Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pendidikan Islam tingkatan 1 pada hari ini kita akan masuk tajuk bersuci daripada najis. Salah satu tajuk daripada bab fiqh tingkatan 1. Okey, kita tengok kat sini maksud najis, jenis najis. Okey, kenapa penting kita untuk tahu apa semua ni? Sebab kita nak beribadat kepada Allah kan. Jadi kita kena tahu macam mana nak bersuci supaya ibadah kita diterima. Okey, jadi kita tengok macam mana dan cara untuk menyucikannya. Kita tengok maksud najis dulu. Dari segi bahasa, semua benda yang kotor. Semua benda yang kotor dinamakan najis. Dari segi istilah, benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Sebab tu kita kena belajar bersuci dari najis macam mana, nak angkat hadas macam mana. Sebab untuk membolehkan ibadat kita untuk diterima Allah. Jadi kalau kita tak tahu ataupun kita jahil tentang suatu perkara, kita kena belajar kan. Okey, seterusnya ada beberapa jenis najis. Yang pertama, muhaffafah, mutawassitah dan mughalazah. Okey, macam yang kita belajar di minggu lepas. Okey, ada 3 jenis najis. Yang pertama, muhaffafah. Kita tengok muhaffafah dulu. Okey, najis ringan. Okey, muhaffafah ialah najis ringan saja, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun dan hanya minum susu ibunya sahaja. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang dari 2 tahun hanya minum susu ibunya, bukan yang lain. Bukan dah makan nasi, lauk, ayam goreng, tak. Tapi dia hanya minum susu ibunya dan dia masih kecil lah. Maknanya najis tu satu je, dia tergolong dalam najis muhaffafah. Okey, boleh? Okey, cara membersihkannya pun mudah. Sebab dia ringan, bersihkan najis, renjis air pada tempat yang terkena najis. Okey, kalau adik-adik kamu macam ada ciri-ciri ni, okey, kurang daripada 2 tahun, hanya minum susu ibu. Okey, kalau cara nak bersihkan, hanya bersihkan najis, renjis air di tempat yang terkena najis. Boleh? Okey, seterusnya najis mutawassitah. Mutawassitah ni najis pertengahan. Dia tak berapa ringan dan tak berapa berat. Ya, contohnya darah, muntah, nanah, tahi, air kencing dan bangkai. Okey, yang pertama, cara nak menyucikannya, kalau awak tengok ada tahi ke muntah ke apa semua kan, buang najis dulu. Buang ain dulu. Seterusnya, basuh tempat yang terkena najis dengan mengalirkan air supaya najis tu mudah pergilah kan. Sehingga ulang proses tu sehingga hilang warna, rasa dan bau. Boleh? Seterusnya, najis mughallazah. Apa yang dimaksudkan najis mughallazah? Yang pertama, ia adalah najis berat dan contoh dia ialah anjing, khinzir atau apa-apa darinya, ataupun kacukannya, ataupun anak-anaknya, ataupun bekasnya, semuanya adalah najis berat. Kenapa najis berat? Sebab Allah dah cakap dalam Al-Quran. Okey, itu tak perlu nak pertikaikan hukum Allah. Allah kata itu adalah haram, jadi haram lah kan. Okey, seterusnya cara nak bersihkannya. Okey, ini agak complicated sebab dia najis yang berat. Yang pertama, buang najis. Okey, kemudian 1 kali air tanah dan 6 kali air mutlak. Tak kisah air tanah tu letak kat mana, sama ada kita basuh guna air bersih dulu, lepas tu air tanah dan kemudian bilas semula pun boleh. Kalau kita basuh dengan air tanah pada awalnya, kemudian 6 kali air mutlak pun boleh. Yang penting 1 kali air tanah dan 6 kali air mutlak. Jumlahnya ialah 7 kali basuhan dan hingga hilang bau, warna dan rasa. Sama juga macam yang atas. Seterusnya, cara samak kulit haiwan. Macam mana kita nak buat macam tali pinggang ke, baju ke kan, guna kulit haiwan. Okey, cara-caranya ialah kena samak. Nak tak nak kena samak juga. Untuk apa nak samak ni? Sebab nak hilangkan segala kekotoran lah, lendir, darah ataupun bau yang kurang enak pada baju tu ataupun pada pakaian tu. Okey, bahan ni kita guna apa? Daun akasia, kulit delima, tawas, tahi merpati. Benda ni benda yang tajam. Tahi merpati ni dia tajam. Benda yang boleh, bukan tajamnya luka, tak. Tajam tu maksudnya mampu menghakis segala kekotoran lah. Dia kuat.
Okey, seterusnya. Buang lendir lemak darah pada kulit supaya taklah bau ke apa kan. Kemudian gosok. Kemudian bilas dengan air mutlak. Ulang sehingga semua ni tak ada. Darah, lemak semua tak ada. Seterusnya, jemur sehingga kering. Okey, hasilnya boleh dibuat baju, beg, tali pinggang dan lain-lain. Okey, sampai sini saja untuk penerangan bersuci daripada najis. Okey, selamat beramal dan terima kasih. Assalamualaikum.